Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, kita masih lagi berada di dalam kuliah duha, kuliah online kita di Pusat Pendidikan Al-Barakah. Walaupun kita di dalam suasana PKPB, tapi kita tetap meneruskan pengajian kita secara online untuk kemudahan pelajar-pelajar kita yang berada di rumah masing-masing, dan juga kepada tuan-tuan dan puan-puan yang sudi menonton FB Live Pusat Pendidikan Al-Barakah ini. Mudah-mudahan program kita diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seperti biasa, hari Isnin kita akan baca kitab Sendi Agama, dan kita sampai pada bab yang ke-19, muka surat 245, tajuk berkenaan dengan riak. Baik, 245 berkenaan dengan riak. Baik, riak ialah mempamer atau menunjuk-nunjukkan amalan, sama ada yang baik dengan maksud untuk dipuji atau untuk mencari keduniaan, pangkat, isteri atau suami, wang dan sebagainya. Baik, itu makna mula-mula yang dikatakan riak. Dia kata riak ialah mempamerkan atau menunjuk-nunjukkan amalan yang baik. Tujuan dia apa? Untuk dipuji. Lagi, untuk mencari keduniaan, keuntungan dunia. Mungkin berupa pangkat, atau sebab nak cari isteri, nak cari suami punya pasal, ataupun kerana nak mencari wang dan sebagainya. Maka ini dipanggil sebagai riak. Jadi ini yang kadang-kadang tuan-tuan, banyak orang yang tertipu dengan amalan dia. Dia merasakan bahawa amalan dia tu bagus, rupa-rupanya dia mempunyai amalan yang lain, ya, dipanggil sebagai riak. Baik, itu yang pertama. Maksud riak tu benda apa? Yang kedua, hukum riak. Hukum riak adalah haram dan amat dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kerana amalan itu semesti dikerjakan untuk mengharapkan dan mencari keredaan Allah. Tiba-tiba ditukar niatnya, diubah niat dan maksudnya untuk dilihat oleh manusia dan untuk mencari keredaan manusia. Baik, hukum amalan riak ialah haram. Ya, satu benda yang berdosa, satu hukum yang berdosa, haram, ya, di sisi agama kita. Kerana apa? Sebab kita dah tahu dah, kita buat amalan ini kerana Allah, lillahi ta'ala. Saja aku semayang, lillahi ta'ala. Saja aku puasa pun lillahi ta'ala. Saja aku haji pun lillahi ta'ala juga. Tetapi di mulut ya lillahi ta'ala. Hati bukan kerana Allah Ta'ala, hati kerana manusia. Hati sebab ialah kita ni Tok Bilal. Bila sebut kita Tok Bilal azan, kita pun azan bagi sedap. Rupa-rupanya ada janda datang semayang kat belakang. Dalam hati kata mesti janda tu dengar suara aku ni. Contohlah ni adik Afrika ni tuan, bukan di sini. Contohnya kan, kita pun semayang, selalu tak semayang. Hari ni mak mertua datang, maka semayanglah kita. Itu contoh dia yang dikatakan riak tu. Kita pun sedekah lah. Sambil sedekah tu buatlah FB Live sikit bagi orang nampak, supaya orang nampak kita ni rajin bersedekah. Ini yang dikatakan sebagai riak. Kalau orang buat, kalau orang tengok, kalau orang nampak, kita buat. Kalau orang tak nampak, kita tak payah buat. Baik, itu riak. Baik, yang ketiga, dalil-dalilnya. Adapun ayat Al-Quran yang menyebutkan persoalan riak ini, misalnya di dalam surah Al-Ma'un ayat 4,
hingga ayat 6. Allah Ta'ala berfirman, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un. Ya, Alif apa nama, Faiz bagi rendah sikit kamera ni Faiz. Udah mendongak sebegini, bagi setentang dengan mata saya, tak ada mendongak. Tadi kursi tinggi tu yang si Margub tu baca, dia tinggi, dia tinggikan kursi, jadi kamera sama dengan mata dia. Bila saya duduk ni rendah sikit, dia orang tak adjust sama dengan mata saya, udah mendongak begini tuan. Bagi rendah sikit, tak adalah saya lengah-lengah tu. Gitu. Jangan marah. Baik tuan. Baik, surah Al-Ma'un ayat 4 sampai ayat 6. Fawailul lil musallin, maka celakalah bagi orang yang bersembahyang. Jadi jangan faham pula ayat ni jangan sembahyang. Dah Allah kata dah wa aqimus salah, sembahyang. Perintah Allah. Dia baca ayat ni pula fawailul lil musallin, celakalah bagi orang yang sembahyang. Habis tu terus sembahyang kata dia. Sambunglah ayat selepasnya. Aduh. Allah kata sembahyang dalam ayat lain. Suratul Baqarah ayat lain disuruhnya sembahyang. Tapi dalam ayat ni Allah Ta'ala sebut siapa dia yang binasa sembahyang dia. Yang binasa sembahyang dia ialah alladzina hum an salatihim sahun. Orang yang bersembahyang, iaitu orang yang sama mempamerkan riak. Alladzina hum yura'un, di dalam amalan. Jadi ini yang dikatakan alladzina hum an salatihim sahun. Orang yang sembahyang yang lalai daripada sembahyang dia. Perkataan an tu, alladzina hum an salatihim sahun. An tu nampak tu, bukan fi salatihim. An lain, fi lain. Dia tak sebut alladzina hum fi salatihim, dia tak sebut fi. Dia sebut an, maknanya di sisi. An ni maknanya di sisi, di luar sembahyang dia. Contohnya apa? Dia tak sembahyang lagi, di luar sembahyang. Kalau fi solatihim tu di dalam sembahyang. Bila sebut an tu maknanya di luar sembahyang dia. Apa dia? Orang yang lalai daripada solatnya. Sembahyang Zuhur ni dah lewat-lewat waktu. 4.10, 4.15 petang, masuk asar 4.20. Kenapa engkau tak sembahyang tadi masuk waktu 1:10 minit? Kenapa engkau tak sembahyang? Makcik tengok TV cerita Korea. Tak teringat masa itu. Teringatlah, tapi yelah cerita Korea ni udah nak habis dah ustaz. Siri terakhir kata dia. Atau tak sembahyang lah, tengok kejap sampai pukul 2. Atau pasal apa pula, makan nasi pula. Atau sampai 2:30. Habis tu itulah datang som pula, datang menyembang ustaz. Sampai 3:30 pula. Habis tu yelah lepas som balik tu basuh pinggan lah, apa lah semua, pukul 4 baru senang sembahyang. 4:10 minit baru senang makcik sembahyang ustaz. Inilah di'an, benda yang di luar pada sembahyang. Jadi yang sembahyang yang kau nak tak nak punya sembahyang ni, tu yang dipanggil sebagai orang yang binasa. Kalau kita ni ikhlas, masuk waktu sembahyang dah, awal-awal waktu sembahyang dah. Sebelum masuk waktu dah siap nak sembahyang. Bukan sebelum masuk waktu dah siap sembahyang, tu salah tu. Macam sembahyang apa Zuhur ni makcik pukul 12.30 ni, makcik sembahyang siap senang ustaz, tak sabar-sabar kata. Itu salah pula. Maknanya di luar sembahyang dia tu dia baik. Tapi kalau di luar sembahyang dia tu cuai dalam sembahyang dia. Ambil wuduk tak kena, tak sempurna ambil wuduk, sembahyang dia celaka lah. Ambil wuduk tak betul, mandi hadas tak betul, main belasah dia ambil wuduk ni contohnya. Ataupun dia tak kisah dengan pakaian najis dia, dengan pakaian kotor dia, ataupun dia tak kisah dengan istinja dia. Sembahyang kencing tak basuh. Yang ni yang kata fawailul lil musallin ni, binasa punya sembahyang kau. Pasal apa? An solatihim sahun. Sebab kau sembahyang dalam keadaan kau cuai, bukan tak khusyuk tuan. Okey, ini pun kadang-kadang pelik manusia ni. Allazina hum yura'un.
Dan orang yang binasa ni siapa? Orang yang sama mempamerkan, yakni orang yang riak di dalam amalan dia. Baik. Kemudian dalil yang kedua, inna akhwafa ma akhafu alaikum syirkul asghar ar-riya. Sesungguhnya yang paling aku takutkan atas kamu, kata Nabi, yakni umat aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ialah syirik kecil. Apa dia syirik kecil? Syirik kecil ialah riak. Maka orang yang riak ini, tuan-tuan, termasuk di dalam syirkul asghar, syirik yang kecil. Kita duk nampak syirik, ya, orang ni syirik, orang ni syirik, atau engkau syirik. Kadang-kadang kita tak perasan yang kita ni syirik. Apa dia syirik yang kecil? Syirik yang kecil ialah menunjuk-nunjuk. Buat ibadat menunjuk-nunjuk. Kadang-kadang orang tak tanya, dia ke apa? Buat apa hari ni? Kita tak tahulah hari ni nak buka puasa dengan apa lah petang ni. Kita pun tak tanya pun. Dia datang nyembang kita. Pukul 10 pagi datang nyembang. Buat apa som? Apa dia buatkan? Menjahit dia. Kamu buat apa? Tak tahulah, tengah duk fikir. Malam ni nak buka puasa dengan apa petang ni? Kamu puasa sunat ke? Nampak? Nak cerita juga tu. Kalau tak cerita rasa macam tak puas, je puasa tu. Nak kena khabar pada orang juga. Kalau khabar tu baru rasa lega kita khabar pada orang, sebab orang dah tahu kita ni puasa. Kalau orang tak tahu tu rasa macam tak sempurna puasa kita ni. Ini dia, tuan-tuan, yang dikatakan riak tadi ni. Itu soalan riak tu. Kalau kita khabar pada orang, rasa lega, rasa puas, rasa seronok. Kalau tak cerita tu rasa macam tersangkut je rasa dia. Ini nama dia riak. Baik, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqbalullahu azza wa jalla amalan fihi mithqalu dzarratin min riya. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima sesuatu amalan yang di dalamnya itu terdapat riak. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kepada kita, tak diterimanya amalan kita jika terdapat di dalam amalan kita itu sebesar zarah, sebesar zarah daripada sifat riak, jika terdapat di dalam amalan kita. Kita kadang-kadang kita selalu menilai orang. Kita nilai orang, pergi rumah orang kita nilai, tengok baju orang kita nilai, bagi markah baju dia pula. Tudung tu matching dengan ke tak matching ke dengan baju dia, kita suka bagi nilai. Padahal lantaklah dia nak pakai baju warna apa pun, selagi dia tutup aurat, silakan. Tapi setengah orang, tuan-tuan, dia tak boleh. Dia nak nilaikan juga. Tengok menantu orang, dia nilai menantu tu bagus ke tak bagus, khoja apa. Dia suka nilai. Kadang dia suka nilai suami orang, handsome ke, padan ke tidak dengan orang dia. Tapi benda yang jarang kita nilai ialah diri kita sendiri. Beberapa hari tak dapat notification dan tak dapat, syukur pada Allah dapat ikuti majlis. Selepas beberapa hari tak dapat notification dan tak boleh buka FB Live dia, kena buat macam mana kan? Kita sabar je lah, ada gangguan. Baik, kita selalu memberi markah kepada orang lain, tapi kita tak menilai diri kita. Adakah aku ni ada sifat riak ataupun tidak? Kadang kita pergi sembahyang di masjid, duduk zikir. Lagi orang datang, lagi kuat kita goyang zikir. Sebab nak beritahu orang yang kita ni sedang zikir. Cuba orang tak ada. Tasbih ke mana, zikir ke mana, udah menyandar kat tiang tidur. Sebab apa tidur? Sebab orang tak nampak. Ini yang kata riak. Cuba perhati dia, aku ni sembahyang ni kerana Allah ke? Aku ni berzikir kerana Allah ke? Ataupun aku berzikir sebab apa? Sibuk pada orang, lupa pada diri dia sendiri. Ini penyakit kita, tuan-tuan. Penyakit kita ni ialah suka nak jadi hakim pada ibadat orang, tapi tak nak betul kepada ibadat sendiri. Kalau dia pegang hadis ni, Allah tak terima amalan dia selagi mana ada dalam amalan dia tadi sifat riak, walaupun sebesar zarah.
Aduh, dahsyat tuan-tuan. Nah, jadi kena berhati-hati sungguh supaya ibadat kita ni diterima oleh Allah. Yang ibadat ni lah yang nak kena jaga sangat. Kita kadang-kadang jaga penampilan lebih daripada ibadat. Ya, nak keluar rumah ni, iron baju ni, ya Allah,